8 rekod jenayah harta benda, iaitu ragut dan curi kenderaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999, program jenayah nombor 1 di Malaysia. Saudara, gara-gara panik dengan kehadiran polis, seorang lelaki sanggup melompat tebing setinggi 6 meter demi meloloskan diri. Tindakan itu juga turut mengorbankan nyawanya dan dalam kejadian yang sama, seorang anggota polis turut tercedera. Saksikan laporannya. Dalam kejadian jam 10.40 malam itu, suspek yang terkejut dengan kehadiran pihak polis bertindak agresif dengan melanggar kenderaan polis beberapa kali sebelum berjaya melarikan diri. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras, ACP Muhammad Mohsin Muhammad Zun, akibat pelanggaran dengan kenderaan suspek, seorang pihak polis berpangkat korporal mengalami kecederaan apabila tertembak tangannya sendiri. Semasa berlaku pelanggaran, anggota saya yang berpangkat korporal yang duduk di sebelah pemandu, iaitu di penumpang di sebelah pemandu, telah tertembak tangan sendiri di lengan kanan, dan anggota saya ini telah dibawa juga ke HQKM untuk rawatan lanjut. Selepas melarikan diri sejauh 300 meter, suspek dikatakan panik cuba melompat dari tebing setinggi 6 meter. Akibat tindakan itu, suspek ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Hasil siasatan polis mendapati suspek mempunyai 25 rekod jenayah lampau membabitkan pelbagai kes jenayah. So, suspek mempunyai 25 rekod lampau, di mana 7 rekod berkaitan dengan jenayah kekerasan, iaitu samun bersenjata, dan ada 8 rekod jenayah harta benda, iaitu ragut dan curi kenderaan. So, suspek juga mempunyai beberapa rekod lampau berkaitan dengan dadah, iaitu memiliki dan memasukkan dadah ke dalam badan secara salah. Hasil dari siasatan lanjut, pihak polis berjaya menahan 4 suspek di kawasan berdekatan, termasuk teman wanita suspek. Pemeriksaan ke atas kenderaan milik suspek menemukan pelbagai jenis senjata yang digunakan untuk aktiviti pecah rumah dan jenayah ugut. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Lapan ahli kumpulan Abu Sayyaf yang ditahan di daerah Beaufort 8 Mei lalu diserahkan kepada pihak keselamatan Filipina. Penyerahan turut disaksikan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali bersama pegawai-pegawai keselamatan Pantai Timur Sabah. Manakala, pihak keselamatan Filipina diketuai Brigadier Jeneral Arturo G. Rojas bersama pegawai Western Mindanao Command dan Joint Task Force Sulu. Penyerahan dibuat di sempadan perairan antarabangsa Malaysia-Filipina berhampiran Pulau Bakungan 40 batu nautika dari Bandar Sandakan. Kesemua tahanan ahli Abu Sayyaf dibawa menaiki kapal polis marin PA-16 diiringi 4 bot polis marin dan sebuah kapal agensi penguasa maritim Malaysia. Penyerahan dibuat oleh Immigration kepada pasukan keselamatan Filipina dengan menggunakan kuasa di bawah Seksyen 32 braket 1 Akta Immigration, iaitu kita removal dia daripada, kita keluarkan daripada negara kita. So, hari ini kita selesai dan pihak Western Mindanao dengan pihak Joint Task Force daripada Sulu turun bersama-sama untuk menerima 8 ahli Abu Sayyaf. Dan salah satu adalah sub leader. Menurut Hazani, seorang daripada mereka adalah sub leader kepada kumpulan Abu Sayyaf yang amat dikehendaki pihak keselamatan Filipina, dan suspek turut mengaku terlibat dalam siri penculikan di perairan Zon Keselamatan Timur Sabah, S-Zone.
Okey, mana IC dia sekarang? Aku sudah buang di bawah itu. Kau buang bila kau buang? Yang tinggal 24 lagi. 24 tu macam mana kau boleh buang pada tarikh tu? ...24 individu diperiksa dan 9 orang lelaki berusia di antara 20 dan 40 tahun ditahan kerana disyaki menggunakan kad pengenalan palsu. Itulah antara hasil serbuan bahagian penguasaan dan operasi Jabatan Pendaftaran Negara JPN yang dijalankan di sekitar Ibu Negara bulan lalu. Wartawan Halim Din menyertai operasi terancang JPN terbabit. Saksikan butirannya. Rumahmu di mana? Dalam rumah. Mana ada orang yang ada rumah? Aku ada rumah. Gaji berapa gaji? Tahu, saya belum dapat gaji lagi. Oh, baru masuk je lah. Baru masuk. Menggunakan kad pengenalan palsu sebagai pengenalan diri, memiliki kad pengenalan orang lain dan menggunakan salinan kad pengenalan palsu. Ini antara modus operandi digunakan warga asing untuk permohonan pekerjaan di negara ini. Operasi terancang dan kutip yang dijalankan Jabatan Pendaftaran Negara JPN membuktikannya. Awal bulan lalu 999 menyertai operasi yang dilakukan di Pantai Dalam, unit KL Pantai 2 dan Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur. Sasaran operasi adalah warga asing yang bekerja sebagai pengawal keselamatan. Dari segi pekerja ataupun orang yang menggunakan kad pengenalan palsu ni pula, sasaran mereka kepada pengawal keselamatan ni kerana gajinya agak boleh hidup dan mereka ni agak lumayan apabila ada dua kerja kadang-kadang. Dan siangnya kerja lain, malam dia jadi guard. Dan kerjanya mudah. Dan mungkin itu yang jadi sasaran kepada pekerja-pekerja yang menggunakan kad pengenalan palsu lah ke industri tersebut. Jam 6 petang, serbuan pertama di Pondok Kawalan Keselamatan ini mengesan 2 pekerja warga asing yang disyaki menggunakan kad pengenalan palsu. Ini kau dah cek dari sini. Cek. Ni beg apa? Kau semua tak tahu kan? Susulan serbuan di sini, pihak JPN menyerbu sebuah lagi pondok kawalan keselamatan di kawasan berhampiran. Di pondok kawalan ini, seorang pengawal keselamatan yang sedang bertugas diperiksa. Hasil pemeriksaan, dia didapati turut memiliki kad pengenalan palsu. Macam mana kau buat IC ni? Itu pun saya tak tahu lah. Pasal dia orang minta gambar, dia cakap mau masuk kerja sini. Dia sini cukup ganti. Pasal saya kosong, saya dari Johor kerja hilang. Isunya di sini, dia memohon kerja dengan menggunakan salinan kad pengenalan. Salinan saja yang dia ada. Bila ditanya yang asal, dia kata dia tidak ada yang asal. Jadi di sini timbul sedikit kekeliruan ataupun sedikit tanda tanya. Bagaimana dia boleh mohon kerja? Dia hanya ada yang salinan tetapi tidak ada yang asal. Operasi tidak berakhir di sini. Pasukan operasi bergerak ke sebuah pangsapuri di Taman Yi Yan Lian, Jalan Kelang Lama. Pangsapuri ini dipercayai menjadi pilihan warga asing untuk tinggal menyewa, khususnya yang bekerja sebagai pengawal keselamatan di kawasan berhampiran. Ketika serbuan kira-kira jam 8 malam, kebanyakan suspek dalam keadaan memakai pakaian seragam kerja. Mereka dipercayai sama ada baru pulang dari tempat kerja atau sedang dalam persiapan untuk keluar bertugas. Lelaki ini yang disyaki memiliki kad pengenalan palsu cuba memberikan alasan dia telah membuang dokumen palsu itu ke dalam tong sampah di luar kediamannya. Okey, mana IC dia sekarang? Aku sudah buang di bawah itu. Kau buang bila kau buang? Yang tinggal 24 lagi. 24 tu macam mana kau boleh buang pada tarikh tu? Sebab aku itu hari kan ada itu kena tangkap di Sekujung. Aku nampak di berita, itulah aku takut. Dipercayai ini dilakukan bagi menghilangkan bukti. Berikutan tindakan undang-undang yang lebih berat akan dikenakan kepadanya jika didapati memiliki kad pengenalan palsu berbanding tidak memiliki sebarang dokumen diri. Situasi ini menyebabkan kebanyakan suspek akan menyorokkan kad pengenalan palsu yang dimiliki agar dokumen itu tidak ditemui ketika serbuan. Justru pihak berkuasa
terpaksa menggeledah setiap ruang di dalam kediaman yang diserbu bagi memastikan dokumen itu ditemui. Pemeriksaan di Pondok Kawalan Keselamatan sebuah kondominium berhampiran berjaya mengesan seorang lagi pekerja yang memiliki kad pengenalan palsu. Dia memiliki dokumen palsu itu atas nama pemilik asal, namun telah diubah suai menggunakan gambar wajahnya. Menurutnya, dia membeli kad pengenalan yang telah dipalsukan dari seseorang yang dipercayai ahli sindiket kad pengenalan palsu. Gambar dia lah gambar kau. Ya, Tuan. So sekarang ni kau dah guna IC maklumat orang lain tapi gambar letak gambar kau, betul? Ya, betul. Tujuan kau untuk apa buat IC ni? Untuk kerja. Untuk kerja. Makan kat sini. Cari cari. Sebahagian daripada kad pengenalan palsu yang pernah dirampas oleh pihak JPN. Kad palsu ini sebenarnya ada dua jenis. Satu, kad yang 100% palsu, iaitu palsu kepada atas gambar pemilik dan juga atas nama pemilik. Manakala satu jenis lagi adalah palsu kepada mungkin gambar tetapi nama dan alamat serta nombor kad pengenalan adalah yang asal. Inilah sebenarnya yang berisiko tinggi kepada pemilik asal. Jadi dinasihatkan kepada mereka yang kehilangan kad pengenalan supaya dapat membuat laporan segera agar data mereka yang asal tadi tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak diingini seperti perbuatan jenayah dan sebagainya. Kebiasaannya kad pengenalan palsu, warna ataupun ciri-ciri dia, kualiti dia tak sebagus kad pengenalan kita yang dikeluarkan oleh JPN. Warnanya pudar. Kemudian chipnya tak boleh dibaca. Maknanya sindiket ni merosakkan chip ataupun menggunakan chip yang bukan kad pengenalan, mungkin chip kad ATM dan sebagainya. Dan yang seterusnya, data-data di atas kad pengenalan palsu ni tidak terdapat di dalam pengkalan data JPN. Ataupun kalau ada yang data dalam pengenalan data tu berbeza pula dengan maklumat yang ada atas kad. Operasi berakhir kira-kira jam 11 malam. Sepanjang operasi, 24 diperiksa dan 9 daripadanya berusia 20 hingga 40 tahun ditahan kerana disyaki memiliki kad pengenalan palsu. Kes disiasat mengikut Peraturan 25/1/E Peraturan Pendaftaran Negara 1990. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda maksimum RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Halimdin 999. Komodo di sana tadi? Pekerja stor simpanan minuman di Georgetown, Pulau Pinang digemparkan dengan penemuan tengkorak manusia di dalam longkang. Perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Hasil pemeriksaan polis mendapati tengkorak ditemui di dalam longkang dengan kedalaman hampir 1 meter. Siasatan lanjut berhubung identiti mangsa dan punca kematian sedang disiasat. Setakat ini, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut sementara menunggu keputusan forensik. Wanita berusia 52 tahun ditahan di kediamannya di Juru Pulau Pinang selepas polis menerima laporan berhubung kematian bayi berusia 18 bulan di Hospital Seberang Jaya. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah lemas. Anak suspek berusia 16 tahun mendakwa melihat ibunya memegang mangsa dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum menghubungi ambulans. Suspek kini ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31/1/A Akta Kanak-Kanak 2001. Sempena ulang tahun TV3 ke-37, kami ingin membawa anda untuk mengimbau kembali antara laporan terawal 999 ketika musim Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama. Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Mohamad, turut berkongsi antara cabaran yang dilalui PDRM ketika itu dan PKP penuh yang bermula hari ini.
Sejak Perintah Kawalan Pergerakan diperkenalkan pada 18 Mac 2020, 999 telah melaporkan pelbagai aktiviti penguasaan PKP. Setelah diumumkan secara rasmi pada jam 10 malam 16 Mac 2020, pasukan keselamatan terutamanya Polis Diraja Malaysia telah bersiap siaga secara menyeluruh bagi memantau pergerakan orang ramai. Tugasan pertama 999 pada 18 Mac tahun lalu adalah laporan mengenai tugasan pasukan polis di sekatan Jalan Raya Petaling Jaya dan memantau SOP setiap premis perniagaan. Oleh kerana PKP pertama kali dilaksanakan ketika itu, tugasan pasukan polis lebih mencabar terutamanya bagi mendidik orang ramai mengenai syarat-syarat yang diperkenalkan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Daripada mana? Bekerja ke atau macam mana? So please advise your family, jangan keluar. Kalau kata makanan, sudah seorang saja untuk membeli. Okey? Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi, turut menyatakan kesediaan pasukan polis seluruh negeri Selangor untuk menghadapi PKP sekali lagi walaupun anggotanya terpaksa mengorbankan masa bersama keluarga demi tugas. Sepanjang tempoh PKP 1.0, kita dapati hampir keseluruhan sektor tidak dibenarkan beroperasi. Berbanding dengan PKP 3, banyak daripada sektor ekonomi dibenarkan untuk bergerak dan beroperasi seperti biasa. Dan ini menyebabkan cabaran yang kita hadapi, terutama sekali terdapat segelintir daripada kita yang cuba menggunakan seperti mana saya kata tadi, kelonggaran yang diberikan itu untuk bergerak antara negeri. Untuk rekod, PKP kembali dilaksanakan bermula 1 Jun sehingga 14 Jun 2021 bagi tujuan melandaikan lekuk jangkitan COVID-19 yang semakin menular. Session TV3 rancangan 999, saya bagi pihak PDRM Kontingen Selangor mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-37. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jaga diri anda dan keluarga, patuhi SOP dan hanya keluar jika perlu. Ingat, jenayah membawa padah. Mana-mana jua menabur bakti dan budi. Saya Omar Abdullah, mantan pengacara MHI dan penerbit 999. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-37 TV3. Saya berharap TV3 akan terus memacu ke arah yang lebih berwibawa dan disegani. Kami untuk pada program 999 semoga terus sukses menjadi program jenayah nombor 1 di Malaysia, dan kepada TV3 selamat ulang tahun yang ke-37, semoga terus menjadi peneraju media nombor 1 di Malaysia. dengan senyuman mengisi yang terkini, hiburan sensasi Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-37 TV3.